Okay, record. Good. Okay, nanti Ustaz mak balik lah rekod ni di dalam Google Drive Ustaz. Sebab tadi macam siang tadi Ustaz dah rekod. Tapi bila Ustaz check balik hilang pula. Dia hilang secara tak sengaja, maksudnya memang Ustaz check memang tak ada. Tak tahulah, tak tahu kenapa tiba tak ada. Gambar Ustaz blur. Blur tu mungkin ni kot. Mungkin background terpapa. Okay, tak apa, abaikan. Yang penting tengah rekod. Okay, jadi baik, bismillah. Kita akan terus pada kita punya agenda kita pada petang ni. Okay. Sebentar. Okay, ada tetamu. Ryan, selamat datang Ryan. Okay, baru sampai boleh tutup mic dulu Ustaz bagi Ustaz cerita dulu. Okay, semua boleh nampak skrin yang nak paparkan ni? Sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut kejap Tunggu sebentar Biasa saya sangkut ni. Nampak? Nampak tak? Kalau nampak, bagi tahu nampak lah. Nampak Okay, good. Kalau nak tekan je raise hand. Okay, Batrisha, terima kasih. Okay, baik. Kalau gitu Ustaz ni lah. Okay, yang sangkut tu bersabar. Sebab Ustaz memperlahankan komunikasi Ustaz, percakapan Ustaz dalam kelas kita pada petang ni. Okay. Jadi pada petang ni kita gabung fiqh dengan tajwid untuk sebagai pengenalan pada petang ni. Okay. Pada petang ni kita akan belajar fiqh. Okay, apa itu fiqh? Kita tak tahu fiqh ni apa dia. Jadi fiqh ni benda yang perkara yang kita belajar, yang kita kena tahu. Yang hari-hari kita buat, hari-hari kita ibadah. Yang kita ibadah ada hukum-hukum, batal tak batal, sah tak sah. Apa lagi? Cara ambil wuduk, azan dengan betul. Najis tak najis. Ada 3 jenis najis. Itu semua dalam subjek fiqh. Itu tadi berkaitan dengan fiqh. Tapi kita masih dalam subjek fiqh lagi. Jadi kita belum beralih lagi Sekejap. Okay, kita belum beralih lagi ke topik lain. Sekarang kita masih topik yang dalam topik isi kandungan. Okey, baik. Pada sepanjang tahun 2021 ni, kamu tahun 5 akan belajar pada pelajaran pertama, iaitu solat orang sakit. Macam mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambut selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar orang sakit bagi orang yang nak solat dalam keadaan sakit. Sakit apa tu bergantunglah pada orang tersebut. Jadi pada pelajaran pertama kita akan mengetahui macam mana nak solat sebagai orang yang sakit. Solat orang sakit. Okey. Yang kedua, pelajaran kedua, kita akan belajar macam mana kita nak solat di dalam kenderaan. Kita tahu dah baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa menaiki kenderaan, tapi kita ada kata lebih sikit kita belajar mengenai macam mana kita nak solat dalam kenderaan. Macam mana kita nak solat dalam kapal terbang, solat dalam kereta api, solat dalam apa lagi. Kat mana dalam asalkan kenderaan, itu dia dipanggil solat di dalam kenderaan. Macam tadi pelajaran pertama, solat orang sakit. Tak kisahlah orang tu sakit apa ke, sakit tangan ke, sakit kaki ke, sakit tak boleh bangun ke. Tu semua ada cara kaedah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ajar pada kita. Sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya dalam pelajaran ketiga kita akan belajar solat
solat sunat 2 hari raya. Siapa tahu kalau solat sunat 2 hari raya ni tak lain tak bukan. Siapa tahu 2 hari raya tu hari raya apa? Siapa tahu? 2 hari raya pun tak tahu. Hari-hari apa Raya setiap Korban. tahun. Okey, raya korban. Raya korban tu raya hari raya apa tu? Raya Haji. Raya haji. Ya, raya haji betul. Lagi satu perkataan lain. Raya apa tu? Hari raya apa tu? Aidilfitri. Aidilfitri. Aidilfitri nyambut haji. Oh, bagus. Bagus Akif. Alhamdulillah betul. Jawapan dia ialah kalau raya korban, raya membunuh haiwan, mana ada kisah. Astaghfirullahaladzim. Mana ada raya membunuh haiwan? Raya bukan membunuh haiwan. Kurang tepat. Sembelih. Itu kisah inilah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Bukan membunuh haiwan. Tetapi Allah Taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Itu yang masa nak menyembelih tu ditukar kepada kibas. Kibas tu lembu, macam lembu lah. Itu dipanggil raya korban. Raya korban hari raya apa? Itu soalan Ustaz. Hari raya apa? Raya Aidil? Aidil apa? Aidil nama kawan awak? Aidil Adha. Aidil Adha. Okey, macam mana pula dengan lagi satu raya lagi? Orang Raya kata Korban. tak, yelah betul lah. Raya korban tu sama juga dengan raya Aidil Adha tu sama je. Sekarang ni soalan Ustaz. Raya apa lagi satu? Awak tahu raya korban ni kau makan daging lembu tahu lah sedap. Ustaz pun nak makan. Lapar ni. Kamu cerita pasal lembu tu ingat daging lembu tu kan? Kacau betul lah. Daging tak sedap. Ada allergi daging ke ni? Dalam kelas ni? Tak ada. Pelik rugi tak makan daging lembu. Kenapa kena sembelih lembu? Iman, Ustaz dah bagi tahu dah tadi. Kenapa kena sembelih lembu? Ni semua ada di dalam Al-Quran. Ada kisah dalam Al-Quran mengenai kisah Nabi Ibrahim, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Antara kisah bapa dan anak menyembelih anak dia sendiri, bukan sesuka hati, tapi ini semua perintah Allah. Okay, faham? Itu kisah sebagai pendahuluan, introduction. Lagi satu ni, raya apa lagi satu ni? Ada Aidil Adha, Aidilfitri, bagus. Bagus, ingat pun raya. Raya Aidilfitri tu hari raya apa? Selepas apa? Puasa. Ramadan. Okey, selepas puasa. Okey. Pada tahun lepas Hijrah, siapa puasa 30 hari? 30 hari sebulan. Cukup. Tak tinggal. Raise hand. Klik. Saya. Kisha lagi. Saya. Syahir Hazim lagi. Iman lagi. Saya. Yelah, saya tu cakap lah dalam chat. Okey, cakap dalam chat saya. Ustaz nampak. Okey, Syahir Hazim kata saya. Wan Nur Adawiyah cakap saya lagi. Chat lah. Masa ni chat Ustaz baca, Ustaz akan sebut nama. Nur Syifa kata saya. Haris Haziq kata saya. Akif kata saya. Okey, good. Bagus. Okey, beri tepuk pada diri masing-masing kerana berjaya puasa 30 hari sebulan pada bulan Ramadan. Bagus. Kita dah menjadi seorang Muslim yang berjaya. Dengan mukmin yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang berjaya. Okey, baik. Baik. Seterusnya Aidilfitri. Aidilfitri tu bulan apa Kalau bulan Ramadan, lepas tu bulan apa? Kalau nyanyi, bulan Syawal. Bulan Syawal bukan bulan bawal itu ikan bawal. Ikut ikan bawal. Tudung bawal pun bukan. Tapi bulan bulan Syawal. Jangan ingat ikan bawal nanti tahu pasal. Bulan bawal. Nak beli ikan bawal. Betul-betul beli. Habis. Bulan Syawal pun bukan, Syifa. Bulan Syawal. Kalau Syawal tu awak punya tudung.
Ikan bawal sedap. Yelah. Jangan cerita makanan. Nanti lapar. Ustaz pun lapar. Nanti Ustaz makan awak semua. Okey, baik. Okey, seterusnya. Selesai dah mengenai solat sunat 2 hari raya. Okey, baik. Okey, lagi satu soalan Ustaz nak tanya pada kamu semua. Siapa yang di antara kamu, lelaki dan perempuan, bila lepas habis je solat sunat hari raya, adik-adik Aidil Adha ke Aidilfitri je kan? Siapa yang di antara kamu semua termasuk Ustaz yang bila lepas habis Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu dia duduk bersama berjemaah dengar khutbah. Oh, lupa COVID. COVID. Siapa yang keluarga dia buat khutbah kat rumah? Sebab sunat hari raya. Sunat hari raya tak kisah. Di antara kamu pun boleh buat. Siapa dah buat? Tak. Tak ada siapa buat lah. Siapa yang tunggu. Dengar ayah dia bagi khutbah hari raya. Okey, bagus. Sebab kita diuji sekarang, kita diuji oleh Allah Taala dengan penyakit yang berjangkit. Jadi kita doa banyak supaya kita dihindarlah daripada penyakit yang berjangkit ni doa banyak-banyak, doa baik-baik, doa dengan ikhlas, menangis doa tak apa supaya kita dapat berjumpa di bersua muka di sekolah dan dapat datang masjid dengar khutbah hari raya, dengar khutbah solat Jumaat bagi lelaki faham Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey. Tak apa, seterusnya pelajaran keempat, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Okey, Ustaz tanya pada kamu yang lelaki atau perempuan, siapakah di antara kamu yang pernah urus jenazah? Dari 5. Umur darjah 5. Pernah urus jenazah? Tak pernah Tak. Solat pernah. Solat pernah. Bagus. Kalau solat jenazah kira Saya bagus. tak. Saya tak, sebab takut hantu takut mayat tu hidup macam zombie macam zombie bangkit balik Haris Haziq, tolong atuk. Atuk tiba bangkit balik. Atuk hidup balik. Atuk kan dah mati ke? Boleh belak macam tu. Nampak atuk bang balik. Mati balik suka hati pula macam cerita kartun pula kan. Atuk dah meninggal. Atuk ustaz pun dah meninggal. Atuk dengan nenek ustaz dah meninggal. Jangan dibangkit sudah, dia cari kita. Habislah. Tak adalah. Ini mengarut je. Yang mimpi yang baik-baik tu alhamdulillah. Tapi yang penting pengurusan jenazah. Ada tak ayah ke ibu awak ke yang pernah urus jenazah atau nenek awak? Siapa? Ada? Ada tak ayah atau ibu awak urus jenazah? Kedua atuk dan nenek awak. Ada? Alhamdulillah, tak tahu. Batisha kenapa tak tahu? Tak pergi ayah saya. Batisha cakap apa tu? Ustaz tak dengar. Dia cakap seseorang. Tak apalah, Ustaz ada dengar. Okey, dah tanya. Atuk saya dah meninggal. Saya urus jenazah kakak saya dalam game. Astagfirullah. Apa ni? Dalam game. Astaghfirullahalazim. Dahsyat betul. Ada urus jenazah dalam game. Nanti ajar Ustaz tau. Habis kelas ni. Aduh, mengarut je. Sampai game-game pun menguruskan jenazah. Tapi tak apa, bagus. Nanti boleh praktikal secara realiti. Secara betul-betul praktikal. Okey. Selain daripada pelajaran keempat, pengurusan jenazah, pelajaran kelima kita akan mengenal apa itu erti puasa. Puasa. Berpuasa macam tadi lah, berpuasa. Apa yang awak faham tentang puasa? Kenapa awak kena puasa macam tu? Siapa tahu? Sakat ni lah untuk pengenalan kita subjek fiqah. Puasa. Kalau puasa, minum waktu siang hari boleh ke? Minum air Pepsi, Coca-Cola dalam bulan Ramadan, bulan puasa pada siang hari boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh.
Kalau minum air kosong tak boleh ke? Air pahit ke tak boleh minum? Tak boleh. Tak boleh juga sebab Tak boleh. puasa. Boleh. Tak boleh. Okey, bagus. Siapa yang masa puasa 30 hari sebulan pada tahun yang lalu, lepaslah, yang dia bangun sahur setiap hari sampai 30 hari bulan. Sampai ke hari Saya. 30 Ramadan. Saya. Ah, Saya. okey, bagus. Okey, Ustaz bagi satu tips kalau awak semua nak berpuasa, bukan puasa, bangun sahur, carilah benda-benda yang makan pedas-pedas sikit lah, supaya mata awak boleh cerah. Macam ni cerah je. Oh, pedas. Tak mengantuk. Sebab apa? Bila awak tidur lepas subuh, nak tahu tak, pintu rahmat tutup tau. Rezeki tak datang. Ialah Allah Taala nak bagi rezeki, awak dah tidur, habis pintu rezeki ditutup. Boleh ciri birit. Tak adalah makan pedas sangat. Sekadar hilang mengantuk awak, faham? Janganlah makan pedas sangat. Nanti awak petik nama. Siapa suruh makan pedas pagi-pagi? Ustaz Syafiq. Jadi Ustaz Syafiq yang kena. Bagus. Lala Ustaz tak ajak kamu. Bagus. Dengarlah cakap betul. Maksudnya makan pedas, bila ngantuk makan pedas. Sebab tu kalau orang suka makan gula-gula hack. Tahu gula-gula hack? Gula hack warna hitam merah tu kan. Dia makan tu, dia pedas tu, min dia naik. Bila naik, mata tu. Saya naik benar. Banyak. Terbidak macam geram. Ni tu. Macam tu. Jadi pesdas. Pesdas tu apa? Kan sampai keluar asap telinga. Kau Ustaz kata makan pedas sekadar nak hilang ngantuk. Bukan gula-gula pedas pada waktu pagi. Boleh juga. Tapi kalau bulan puasa tak payahlah makan gula pedas. Kan buat azan. Allahu Akbar. Dah azan. Makan apa tu? Gula lah. Dah azan. Azan subuh. Azan maghrib Azan subuh. Kamu tak telan lagi. Lama. Kalau awak situ awak kena buang lah. Daripada kena telan. Kalau telan batal. Kalau dah tu awak kena buang terus. Ludah terus keluar. Faham sekarang ni Ustaz beralih pada topik yang terakhir. Pelajaran yang ke-6. Pelajaran ke-6 iaitu zakat. Last sekali zakat. Kalau zakat, biasanya kalau awak bawah umur tak bekerja, biasanya yang bayar zakat untuk awak adalah ayah awak. Nanti kalau bulan Ramadan tu kan, nak masuk raya kan, zakat fitrah kan. Cakap dengan ayah nak tanya. Tanyalah macam soalan dia, ayah zakat tu apa zakat? Sajalah tanya ayah kan. Maksud ayah teringat, alamak ayah lupa nak bayar zakat. Ni ikut ayah pergi zakat. Bayar zakat. Bayar zakat ni maksudnya kita bayar untuk membantu orang fakir miskin. Awak tak tahu tak, ramai sangat orang susah di dalam dunia ni. Maksudnya orang bayar zakat sebab nak bantu orang-orang yang susah, yang tak cukup, orang kata yang tak cukup makanan dia, beras dia tak ada, makanan tak ada, asyik makan pasir je. Daripada kita tengok orang tu makan pasir, apa salah dia kalau kita ajak dia makan nasi, ayam ke apa ke. Itu kira kita bagi memberi tu antara bentuk zakat lah juga tu. Sebab kita bagi orang susah. Tapi di zaman sekarang ni diberi duit supaya kita bagi duit tu sebagai zakat. Suruh pengurusan zakat tu membantu orang-orang susah di luar sana. Jadi jangan lupa pesan pada ayah ke kan, bagi tahu ayah jangan lupa bayar zakat. Jangan cakap macam tu, nanti ayah marah. Cakap macam ayah zakat tu apa? Tanyalah soalan macam tu. Nanti ayah boleh terangkan. Tak apalah sebenarnya tanya soalan macam tu supaya nak ingatkan ayah supaya bayar zakat pada Ramadan tu, panggil zakat fitrah. Itu mengenai zakat. Zakat ni bukan rezeki. Zakat ni kita sebenarnya bantu orang yang susah. Kita ada ke tak ada ke kita bagi. Faham tak setakat ni? Kalau zakat. Okay, good.
Bayar masa bulan Ramadan. Okey, betul. Bulan Ramadan sebab banyak pahala. Bila awak sedekah pada bulan Ramadan, buat baik pada bulan Ramadan dapat pahala berganda ganda. Good, bagus. Okey, jap. Yang terakhir boleh tutup mic Terima kasih. Okey, selesai dah untuk fiqah. Okey, selesai fiqah. Sekarang ni Ustaz terus pada Ustaz stop sharing. Okey, Ustaz kita tukar subjek. Kita terus pada subjek tajwid. Kejap. Sorry. Ustaz lupa present pula, lupa tunjuk. Sorry kejap. Ustaz lupa tunjuk. Okey. Kalau nampak cakap nampak, tak nampak cakap tak nampak. Sekejap, Ustaz tengah tunjuk. Nampak. Good. Okay, good. Boleh tutup. Nampak. Nampak. Okey, sabar sikit. Okey, terima kasih. Okey, bagus. Okey, dah. Okey, dah nampak bagus. Okey, angkut dah terus pada tajwid. Okey. Tajwid tahun 5. Okey, baik. Ustaz nak tanya, dalam subjek tajwid ni apakah kata apa itu tajwid? Kenapa kena belajar tajwid? Tajwid ni mana datangnya nama tajwid? Tajwid ni sebenarnya ianya datang berbentuk bila mana kita seorang Islam, seorang Muslim, seorang mukmin, orang yang beriman, apabila kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab, sebab Al-Quran ni mengikut bahasa Arab bahasa Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Sebab itulah dalam resam Uthmani dalam Al-Quranul Karim digunakan bahasa Arab, digunakan dalam Quranul Karim lah. Jadi macam mana boleh timbulnya tajwid? Kerana bila mana kita ni bukan orang Arab, kita orang Melayu Islam. Bila mana kita baca Al-Quran, kita tak tahu alif bata apa semua, bata pun tak tahu. Jadi dengan adanya tajwid, bila kita baca Quran ada dengung, ikhfa, dengung izhar, jelaskan idgham, bukan izhar, lepas tu iqlab. Nak tahu tajwid itu berasal daripada orang kata platform, yang itu adalah platform pembantu untuk menyebut Al-Quran, baca Al-Quran dengan betul. Sebagai contoh, dalam kandungan ni ada bagi tahu pada kita. Tengok pada kandungan pelajaran. Okey, pelajaran pertama kita ada belajar mat. Mat ni apa? Mat ni satu perkara yang mat ni datangnya benda yang mat lah. Mat tu macam alif wawiyah. Tu panggil mat. Huruf mat adalah alif wawiyah. Dan bahagian mat asli semua. Ada lagi banyak. Pelajaran pertama mat dan bahagian dia. Mat asli. Tu pelajaran kedua lah. Unit 1 kita belajar mat asli kalimi. Unit kedua kita belajar mat asli harfi. Yang kedua kita akan belajar dalam pelajaran ketiga pelajaran ni lah mat far'i. Mat far'i ada beberapa bahagian topik, iaitu mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat badal, bukan mat bedal ramai sangat di antara murid sekolah lain lah. Mungkin lah kot maksudnya dengan ustaz-ustaz dulu, zaman ustaz pun dia suka dia cakap ustaz dia, ustaz mat apa ni, mat bedal ustaz bedal ni orang suka cakap bedal kan. Mat badal ni mat bedal. Jangan tersasul. Jangan tersasul sudah. Jadi ustaz, mat bedal ni apa mat bedal meh sini ustaz bedal awak. Jangan sampai ke situ sudah. Dia jadi mat badal. Mat badal. Kalau ikut kaedah Jawi, kalau awak baca betul memanglah disebut mat bedal sebab ba tu dia jadi kan. Bunyi pepet, bunyi pepet, dalam dal bedal tapi bukan, sebenarnya dia cuma bacaan dia jadi mat badal macam tu. Seterusnya mat silah tawilah. Okey, sebenarnya mat silah ni dah ada dua jenis tau. Satu mat silah qasirah ni yang kecil, satu mat silah tawilah.
mat silah yang besar. Mat silah tawilah. Sebab dia ada, nantilah kita akan tahulah nanti. Yang seterusnya mat faraq. Mat faraq, mat ta'zim, mat lazim, musaqal kalimi musaqal sama je. Masa zaman ustaz, ustaz punya ustaz dekat sekolah. Dia masa tu ustaz masa tu belajar ni lah subjek tajwid. Memang subjek favourite ustaz tajwid kat sekolah agama dulu. Masa tu kan ustaz punya ustaz dia tak sebut mat lazim kalimi musaqal, dia kata mat lazim musaqal kalimi, mat lazim mukhaffaf kalimi. Yalah itu kaedah menyebut cara ustaz tu menyebut lah. Tapi kalau ustaz akan gunakan bahasa ni lah yang dalam buku teks ni, mat lazim kalimi musaqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqal, mat lazim harfi mukhaffaf. Ingat, mat lazim dia ada 4. Mat lazim sahaja ada 4. Ada 4 tajuk subtopik kena tahu. Baca panjang pendek. Sebab tu lah kalau atuk nenek kita marah kita cara bacaan kita salah. Ni panjang ni pendek ni. Kenapa lafaz jalalah tak nipis ni? Kenapa lafaz jalalah tak tebal ni? Itu makna kata bacaan kita kurang tepat. Kurang menarik sebab bacaan kita dalam Quran kita tak bertajwid. Bila tak bertajwid, maksudnya tak sempurna lah kita punya bacaan dengan maksud dia. Bila mana tajwid kita tak betul murid semua, dengan baik-baik sini. Kalau kamu semua mengaji Quran, terutamanya mengaji Quran. Kalau awak mengaji Quran kan, bila awak fikir bila awak mengaji Quran, tajwid berterabur, tak dengung, wakaf awak main taram je. Wakaf, ni berhenti, ni tak berhenti. Kadang-kadang awak ingat, wakaf lam ni dia tak suruh berhenti, dia suruh berhenti ni. Padahal dalam alif tu dia suruh dilarang berhenti, kena baca terus, tapi awak kata berhenti. Jadi sebab itulah pentingnya ilmu tajwid. Awak kena tahu. Kalau awak tahu wakaf apa semua, itu semua akan belajar. Rasanya tak ada dalam ni. InsyaAllah akan belajarlah tahun 6. Kalau tahun 6 rasanya. Kat sini akan fokus kepada mat lazim, keempat mat lazim tersebut. Kemudian seterusnya mat arid li sukun. Yang seterusnya mat lin. Mat lin ni maksudnya mat lunak. Kemudian 3 unit 13 mat iwad. Mat iwad dengan mat arid li sukun ni macam lebih kurang. Cuma beza dia, mat arid li ni macam contoh Rabbil alamin. Itu mat arid li sukun. Kalau mat iwad, contoh mat iwad hakimah. Padahal dia tulis hakiman sebab ada tanwin. Tapi dia pendek dah, hakimah. Dia 2 rekat. Itu beza sikit, ada sedikit beza lah kalau awak nak tahu. Untuk mat iwad nanti kita akan belajar lebih mendalam nanti. Okay, seterusnya mat tamkin. Mat tamkin dia mat yang mat yang bertukar. Tak ingat, nanti ustaz cerita lebih mendalam lah. Mat tamkin ni. Okay, yang seterusnya yang ni lah ustaz nak cerita. Ada lagi satu mat silah tawilah tu, ada kawan dia tapi terasing pula, jauh dia terasing unit daripada unit 4 dari jauh dia, jarak dia unit 15. Jauh maksudnya mat silah sahaja ada dua bahagian. Satu tawilah, satu qasirah, satu tawilah. Jadi qasirah ni dah ke bawah, tak apa, jangan risau. Tak ada masalah tentang tu. Jadi kita ikutlah topik yang sedia ada dalam ni. Kemudian seterusnya pelajaran keempat kita akan belajar tingkatan mat. Tingkatan mat ni maksudnya kita akan tahu peringkat mat tersebut. Yang seterusnya mat pelajaran kelima waqaf. Ni yang kita akan belajar ni. Bukan tahun 6 maksudnya adalah dalam ni. Dalam tahun 5 ni adalah kita belajar waqaf. Waqaf jaiz, waqaf apa lagi? Waqaf dengan ibtidak dia ada apa lebih kurang lah. Cuma beza ada waqaf tu tanda waqaf berhenti lah. Waqaf wajib berhenti, yang qaf lam tu tu wajib berhenti. Kalau jim tu waqaf jaiz tu lebih afdal berhenti. Itu kalau ada mim, kalau ada waqaf mim mana wajib berhenti. Kalau ada lam dilarang berhenti, maksudnya kena baca sampai
sampai habis ayat ke sampai ada tanda berhenti baru berhenti. Itulah panggil waqaf lah tu. Ibtidak ni dia ada kesinambungan antara waqaf dengan ibtidak lah. Ibtidak tu adalah dia punya hukum-hukum dia dalam tu itu adalah dalam pelajaran yang ke-6. Okey, dalam pelajaran pertama sehingga ke-6 ni ada apa-apa soalan nak bertanya sebelum kita tutup kelas kita ini sekadar pengenalan atau pembukaan kelas kita untuk pada minggu hadapan. Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis, esok Jumaat, tapi sebab kita ada pengenalan sahaja, so minggu ni tak ada tajwid dengan fiqah. Kita bersambung kepada Isnin dengan Selasa punya subjek. Faham? Ustaz, maksudnya Ustaz combine lah. Okay, Ustaz gabung lah setengah jam untuk pengenalan subjek ni, pengenalan subjek ni. Okay. Jadi pada minggu hadapan kita akan mula dengan subjek bahasa Arab dengan sirah. Tapi jangan risau sebab esok ada lagi pengenalan berkaitan dengan subjek bahasa Arab dengan sirah. Sekadar pengenalan untuk kamu faham apa itu subjek tersebut. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Stop sharing Tak ada. Lapar ke tu? Lapar ke tu? Okey. Lapar sangat. Okey, sekejap. Okey, sekejap Okey, sekarang ni Ustaz benarkan kamu buka kamera, kita akan ambil gambar sesi bergambar sebagai bukti yang kita hadir ke kelas. Ni bukti, orang kata kita punya evidence, proof kita pada mak ayah. Mak ayah, hari ni abang akak belajar online. Hadir ke sekolah ni walaupun duduk rumah tapi duduk sekolah. Duduk sekolah pula. Duduk rumah ni. Okey, buka kamera. Satu. Mamak tutup. Okey, satu, dua, tiga. Senyumlah. Muka monyok Okey, bagus. Okey, Ustaz Ustaz akan tutup dengan inilah, kita semua akan tutup kelas dengan tasbih Ifarah dan surah Subhanakallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okay, kejap Ustaz tutup, nak off record dulu ya. Bismillah. Stop record dia, harap-harap